Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung PDPR yang dilakukan secara maya di rumah anda. Okey. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari suatu subjek. Kalau kita lihat di video ini terlihat banyak huruf-huruf Jawi. Jadi dengan itu hari ini kita akan mempelajari Jawi pada tajuk huruf-huruf bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Okey, jika minggu lepas kita sudah mempelajari huruf-huruf bersambung di awal, di tengah, di akhir pada huruf ba, ta, sa, jim, ca, ha, ho. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang seterusnya adalah huruf sin, sod, to, ain, huruf fa, kaf, lam, mim, huruf nun, ha, ya, nya. Jadi pada ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Dan kita akan mempelajari kaedah penulisannya. Okey, jadi kita mulakan pembelajaran kita dengan memulakan pada huruf sin. Huruf sin, kaedah penulisannya adalah seperti ini. Di awal sin ditulis 3 gigi kecil. 3 gigi kecil. Okey. Dan di tengahnya juga sama. Kita menggunakan 3 gigi kecil. Kecuali kaedah penulisan yang berada di akhir, kita menulis 2 gigi kecil, 1 gigi besar. Jadi murid-murid perlu ingat, di awal dan di tengah 3 gigi kecil. Apabila berada di akhir, dia akan menjadi 2 gigi kecil, 1 gigi besar. Okey, ini adalah cara penulisan bagi huruf sin dan huruf shin. Okey, huruf shin juga sama. Okey, kaedah penulisan ketika berada di awal 3 gigi kecil, ketika berada di tengah 3 gigi kecil, dan ketika berada di akhir 2 gigi kecil, 1 gigi besar. Okey, jadi sin dan juga shin adalah sama penulisannya. Okey, seterusnya mari kita lihat pada huruf sod. Okey, huruf sod, huruf sod dia sama juga dengan dot. Okey, sod dan juga dot. Dot. Okey, kaedah penulisan dia adalah kita ketika berada di awal, kita melukiskan kepala dia. Okey, kepala dia dan badan sikit. Gitu je. Sama juga ketika berada di tengah, kepala dia, badan kecil. Tetapi apabila berada di akhir, dia akan menjadi kepala, perut dia besar. Okey, jadi di awal kepala badan dia kecil, di tengah kepala badan dia kecil, dan di akhir kepala perut dia besar. Sama juga macam huruf dot. Okey, sod dan dot kaedah penulisannya adalah sama. Seterusnya adalah huruf
to. Huruf to sama juga dengan huruf zo. To tidak bertitik tapi zo bertitik. Kaedah penulisan dia ketika berada di tengah, di awal, di akhir adalah sama. Tengok ejaan to rebus To, nampak sama tak macam to ni sama. Di tengah pun sama, di akhir pun sama. Okey, jadi untuk penulisan to dan zo ni dia tiada perubahan. Dia sama sahaja ketika berada di awal, di tengah dan di akhir. Huruf yang seterusnya adalah huruf nga ataupun huruf ain, nga, ra. Okey. Ini huruf ain, huruf nga 3 titik ataupun huruf ra 1 titik. Okey. Kaedah penulisan dia agak berbeza. Okey. Ketika berada di awal, huruf nga ditulis kepala dia yang menganga. Okey. Ini ketika berada di awal. Okey. Nampak ni macam akal. Kepala dia ternganga. Okey. Dia tak ada perut bawah dia. Tak ada perut bawah dia macam ni. Okey. Ketika berada di tengah pula, kita tengok huruf ta'zim. Ta, ain, za, mim. Ain dia tertutup. Okey. Dia jadi macam bentuk segitiga terbalik. Okey. Segitiga terbalik. Ini untuk ketika dia berada di tengah. Okey, apabila berada di tengah dia akan jadi segitiga terbalik sahaja. Okey, tiada tenganga, tiada perut. Okey. Tetapi apabila dia berada di akhir, dia akan menjadi seperti ejaan tomak ni To, mim, ain. Okey. Dia ada segitiga terbalik, dia juga ada perut di bawah. Okey. Jadi macam ni. Ni ketika berada di akhir. Okey. Ketika berada di akhir. Jadi kaedah penulisan ain ketika berada di awal adalah di awal, di tengah, di akhir. Okey, ini adalah kaedah penulisan ain ataupun ghain ataupun ra. Okey. Jadi kita lihat huruf seterusnya. Huruf seterusnya adalah huruf fa. Okay. Fa ni juga sama huruf dengan pa dan qaf. Fa sama huruf dengan qaf ataupun pa. Okay. Sama. Jadi cara penulisannya juga pun sama. Okay. Tengok sebagai contoh kaedah dia. Okey, cara penulisan fa, kita tengok huruf fail fa. Nampak dia macam kepala ular. Okey, fa, qaf, pa. Okey, nampak dia macam kepala ular. Tetapi apabila dia berada di tengah, sod, fa, ra. Okey, sama juga macam pesan ain tadi. Ini macam segitiga terbalik, tapi segitiga ini dia berbentuk bulat. Ketika berada di tengah dia akan berbentuk bulat. Kalau macam ain tadi dia bentuk segitiga kan. Tapi kalau fa dia bentuk bulat. Dan sofar. Okey. Jadi untuk berada di akhir pula, okay, kita tengok huruf ni aktif. Okey, jadi ketika berada di akhir,
huruf ni akan sama seperti huruf fa biasa. Hurufnya akan sama. Okey, dia takkan menjadi macam ni, tapi dia akan jadi seperti huruf biasa. Kepala dan perut dia. Okey, adalah huruf fa. Seterusnya adalah huruf ga. Huruf ga sama juga dengan huruf qaf. Okey, maaf, itu qaf. Ataupun biasa penulisan gunakan huruf ini. Ini pun huruf kaf. Okey, ini pun huruf ga. Okey, sama. Okey, ini adalah sama. Okey, baik, kaedah penulisan dia pun hampir sama. Cuma di awal dan di tengah dia akan sikit saja perut dia cenggam sikit saja, kecil. Okey, macam anggur pula. Ain. Okey, nampak sikit saja. Okey, tapi ketika dia berada di akhir, dia akan perut dia nampak, dia akan ternaik. Tapi ketika berada di awal tengah, dia akan rata. Ketika berada di akhir, perut dia ni akan ternaik. Untuk terakhir saja, di tengah dan di awal sama. Okey, rata. Okey, jadi kita teruskan lagi dengan huruf lam. Okey, lam ni pun sama macam huruf-huruf lain. Sebagai contoh, ketika berada di awal dia akan rata. Okey, ni di awal, di tengah gini, ketika berada di akhir dia akan jadi gini. Okey, ni panjang sangat. Okey, sebagai contoh kita ambil lampu. Nampak? Macam L tapi terbalik. Itu mim. Power. Wow. Nampak? Lampu. Okey. Seterusnya, ketika di bahagian tengah, macam Ustaz katakan tadi, hingga lepas tu L terbalik, lepas tu pa gelap. Pak depan, tengah. Okey, tetapi jika berada di tengah, jika berada di awal, dia akan jadi L terbalik. Tapi ketika berada di tengah, dia akan jadi seperti tiang. Okey, ni lam berada di tengah macam ni. Okey, ketika dia berada di akhir, dia akan jadi seperti biasa. Okey, contoh sal. Okey, ada perut dia. Okey, jadi kita lihat seterusnya adalah huruf mim. Kaedah penulisan huruf mim, ketika berada di awal dia akan jadi macam ini saja. Okey, di awal macam ni, di tengah pun macam ni. Okey, kecuali di akhir dia akan ada kaki macam ni. Okey, tengok ejaan mata di hadapan, nampak tak ada kaki. Di tengah pun tak ada kaki. Dan di akhir, nampak ada kaki. Nampak tak? Okey, jadi kita lihat huruf yang seterusnya adalah huruf nun. Kaedah cara penulisan huruf nun ni agak mudah. Okey, ketika berada di awal dia seperti ini saja. Pada di tengah
gini. Tetapi jika berada di akhir, dia akan perut dia besar macam ni. Okay. Di awal, di tengah, perut dia kecil je. Tapi jika dia berada di akhir, perut dia akan jadi besar. Okay. Seterusnya adalah huruf H. Okay. Huruf H ni dia agak berbeza ketika berada di awal, di tengah dan di akhir. Jika berada di awal, dia akan sama macam ni. Okay. Sebagai contoh huruf, kita ambil Halia. Okay. Halia. Ketika berada di awal, dia akan berbentuk H yang seperti biasa. Tetapi jika dia berada di tengah, dia akan jadi seperti ini. Kita ambil contoh nama ustaz Fahmi. Nampak H dia. H dia akan jadi seperti ini. Tetapi jika dia berada di akhir, kita ambil contoh ni T. Nampak? Dia akan jadi seperti berbentuk ta marbutah. Tapi dia berbentuk H. Jadi huruf H ketika berada di awal, dia akan jadi seperti ini. Ketika berada di tengah, dia akan jadi seperti ini. Ketika berada di akhir, dia akan jadi seperti ini. Seterusnya adalah huruf Ya. Huruf Ya ketika berada di awal, dia akan menjadi seperti ini. Maaf, seperti ini. Ya pendek. Ketika berada di tengah, dia akan jadi seperti ini. Pun pendek, tetapi jika berada di tengah, dia akan berbentuk seperti ini. Kecil je. Ketika berada di akhir, dia akan berbentuk, tetapi kepala dia tak ada. Kita bagi contoh. Ustaz lukiskan contoh bentuk dia. Ketika berada di tengah, dia akan jadi seperti ini. Ketika berada di jika berada di awal, dia akan jadi seperti ini. Ketika berada di tengah, dia akan jadi seperti ini. Ketika berada di akhir, dia akan jadi seperti, tapi ketika berada di akhir, dia tak ada kepala dia. Kalau huruf Ya, dia ada kepala dia kan. Kepala ni kita buang ketika berada di akhir. Jadi penulisan ni akan jadi seperti ini. Ustaz ambil contoh Bali. Kepala dia mungkin ada, tetapi dia bersambung. Sebab Ustaz ada semak kan BLA ada yang tulis macam ni. Lepas tu Ya-nya tak bersambung, dia kena sambungkan. Boleh juga untuk kamu menulis seperti ini. Maaf. Ini pun boleh diterima lagi. Jadi huruf yang terakhir adalah huruf Nya. Hurufnya mungkin ada yang salah faham. Huruf Nya, mangkuk dia kecil ini. Dia macam bentuk bulat. Tetapi kalau huruf Sa, dia akan panjang. Macam bentuk kuali. Sa panjang, Nya bentuk bulat. Ini adalah huruf Sa, ini adalah huruf Nya. Untuk hurufnya sebenarnya berbentuk seperti ini.
Tetapi jika dia berada di awal, dia akan jadi titiknya ni pindah ke bawah. Ketika berada di tengah pun titiknya pindah ke bawah. Tetapi jika dia berada di akhir, titiknya akan seperti biasa berada di atas. Okey, jadi ingat, ketika di awal dan di tengah, titiknya ni berada di bawah. Kecuali ketika berada di akhir, titiknya akan naik ke atas. Okey, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.